Assalamualaikum, hai semua, bersama saya Sains Terfiza akan menerangkan tentang DIY teleskop sempena World Space Week Malaysia. Dalam perkongsian ini, saya akan menerangkan tentang prinsip asas teleskop, cara-cara membuat teleskop dan konsep sains di sebaliknya. Okey, apa itu teleskop? Teleskop merupakan satu alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang sangat jauh. Apakah objek yang jauh itu? Objek yang jauh itu seperti bulan, bintang, planet dan lain-lain yang kita tidak dapat melihatnya dengan mata kita. Oleh itu, kita memerlukan bantuan teleskop untuk melihatnya dengan lebih jelas. Siapakah tokoh ini? Nama beliau ialah Galileo Galilei. Beliau merupakan ahli astronomi pertama yang menggunakan teleskop pada tahun 1609. Tokoh yang kedua pula ialah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jabir atau Al-Battani. Beliau merupakan ilmuwan Islam dalam bidang astronomi yang mencipta teleskop. Nama teleskopnya adalah Teropong Al-Battani. Beliau juga menemui jumlah hari dalam setahun, iaitu 365 hari, 5 jam, 46 minit dan 24 saat. Sekarang kita lihat jenis-jenis teleskop. Terdapat dua jenis teleskop, iaitu teleskop reflektor dan teleskop refraktor. Apakah perbezaan antara kedua-dua teleskop ini? Yang pertama, teleskop reflektor merupakan teleskop yang menggunakan cermin sebagai pemantul cahaya. Cermin yang digunakan adalah cermin cekung dan cermin sata. Berbeza dengan teleskop refraktor menggunakan dua kanta cembung sebagai kanta objektif dan kanta mata. Apa pula fungsi teleskop? Fungsi yang pertama adalah ia akan mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin dari objek. Yang kedua, ia akan memfokuskan cahaya sehingga imej yang jelas terhasil. Dan yang ketiga, ia akan berfungsi untuk memperbesarkan objek. Ketiga-tiga fungsi ini merupakan peranan yang dimainkan oleh kanta objektif dan kanta mata. Okey, seperti yang anda boleh lihat pada teleskop ini, terdapat dua kanta pada teleskop, kanta yang lebih besar dan kanta yang lebih kecil. Untuk melihat objek, mata kita akan diletakkan pada bahagian kanta yang lebih kecil. Kanta ini dipanggil kanta mata, manakala kanta yang jauh daripada mata dipanggil kanta objektif. Kenapa kita memerlukan teleskop untuk melihat objek yang jauh? Kenapa mata kita tidak dapat melihat objek tersebut? Ini kerana retina dalam mata kita tidak cukup besar untuk menangkap lebih banyak cahaya masuk ke dalam mata. Oleh itu, jika mata kita lagi besar, kita dapat melihat objek jauh dengan lebih jelas dan terang kerana lagi banyak cahaya dapat masuk ke dalam mata. Okey, kalau anda semua dah faham apa itu teleskop, apa itu kanta mata, apa itu kanta objektif, jom kita lihat cara-cara membuat teleskop. Teleskop ini paling mudah untuk kita cuba. Bahan yang kita perlukan hanyalah kertas keras, gunting, kanta pembesar yang bersaiz 50mm dan 60mm serta pita pelekat. Bagaimana nak buat? Jom saksikan video yang telah kami sediakan. Langkah yang pertama, letakkan pita pelekat double-sided pada hujung kertas. Buka lapisan pita pelekat. Gulungkan kertas sehingga hujung dan lekatkan pada pita pelekat tadi. Ulangi langkah yang sama untuk kertas yang kedua, tetapi
Pastikan gulungan lebih kecil supaya boleh masuk ke dalam gulungan kertas pertama tadi. Ambil gulungan yang pertama, lekatkan kanta pembesar bersaiz 60 mm di bahagian hujung gulungan. Cara yang sama, lekatkan kanta pembesar pada bahagian hujung gulungan yang kedua. Kemaskan gulungan dengan melekatkan pita pelekat. Masukkan gulungan kedua ke dalam gulungan pertama. Teleskop anda dah pun siap. Bagaimana cara untuk mengoperasikannya? Letakkan mata anda pada kanta yang lebih kecil dan perhatikan imej yang terhasil. Anda akan melihat objek adalah dalam bentuk terbalik. Jangan lupa untuk mencuba sendiri teleskop anda. Bagaimana imej boleh terhasil dan apakah ciri-ciri imej tersebut? Imej ini terhasil apabila cahaya daripada objek yang jauh akan dikumpulkan oleh kanta objektif dan difokuskan untuk menghasilkan imej di hadapan kanta mata. Ciri imej yang pertama ini adalah nyata, songsang, maksudnya terbalik dan lagi kecil daripada objek. Kemudian, imej pertama tadi akan bertukar menjadi objek kepada kanta mata dan kanta mata akan bertindak sebagai kanta pembesar dan akan membesarkan imej pertama tadi. Oleh itu, ciri imej kedua yang terhasil adalah maya, songsang, lagi besar serta berada pada infinity kerana kedudukan objek yang sangat jauh. Bagaimanakah pula cara untuk memperbesarkan imej? Cara yang pertama adalah menambahkan kuasa kanta mata dan merendahkan kuasa kanta objektif. Yang kedua, menambahkan lagi diameter kanta objektif. Dan yang ketiga, panjang fokus kanta mata hendaklah lebih kecil. Kerana mengikut rumus pembesaran,
M bersamaan dengan panjang fokus kanta objektif dibahagikan dengan panjang fokus kanta mata, di mana pembesaran adalah berkadar langsung dengan panjang fokus kanta objektif dan berkadar songsang dengan panjang fokus kanta mata. Okey, apakah perbezaan antara mikroskop, teleskop dan binokular? Mikroskop adalah sama dengan teleskop di mana imej yang terhasil adalah maya, songsang dan diperbesarkan dan menggunakan dua kanta cembung sebagai kanta objektif dan kanta mata. Tetapi perbezaannya adalah saiz kanta mata adalah lebih besar berbanding saiz kanta objektif bagi mikroskop, kerana mikroskop digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil. Bagi binokular pula, imej yang terhasil adalah tegak dan diperbesarkan, tetapi ia menggunakan dua prisma antara kanta mata dan kanta objektif. Itu yang membezakan antara binokular dan teleskop. Okey, itu sahaja prinsip asas kepada teleskop dan sedikit peringatan, anda diingatkan supaya tidak melihat matahari secara terus menggunakan teleskop kerana ia boleh merosakkan retina mata kerana keamatan cahaya matahari yang terlalu tinggi. Jangan lupa untuk mencuba teleskop anda sendiri. Semoga berjumpa lagi.